At-Tinisi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib atas kita memuliakan akan sekalian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan haram atas umat berkahwin dengan mereka itu, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jadi masih lagi sama berkaitan dengan masih dalam bab akidah. Sekarang dia membincangkan berkenaan dengan hukum berkahwin dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif, dan wajib atas kita. Bila kata wajib atas, makna wajib sini ialah wajib syarak. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Benda yang diberikan pahala kalau buat, dan diberikan dosa, diberikan siksa kalau buat, kalau tinggal. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu wajib. Wajib memuliakan akan sekalian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan isteri Nabi. Jadi isteri Nabi banyak. Ada riwayat kata 9, ada riwayat kata 11. Kita ni wajib memuliakan. Memulia dengan makna tidak menghina lah. Tidak merendahkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghina isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sentiasa memuliakannya dengan doa, dengan kita ucap radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhunna, radhiyallahu taala anha. Itu radhiyallahu taala anhuma, sebab mereka ni jumpa dengan Nabi. Jadi mereka ni selain pada isteri, sahabat jugalah. Kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan isteri sekaligus. Jadi wajib mulia. Makna kalau siapa menghina dan melekehkan isteri-isteri Nabi, hukum dia haram. Wajib bertaubat itu. Dan haram atas umat siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni lah berkahwin dengan mereka itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak silap saya lah, kalau silap maaf banyak. Tak silap saya, hatta isteri-isteri selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diharamkan untuk berkahwin oleh umat. Kalau kata hidup lah, ini contoh takdir. Takdir kalau kata mereka hidup lagi, kita boleh kahwin tak isteri selain daripada Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Adam ke contohnya. Tu. Ataupun isteri Nabi Nuh ke, isteri Nabi Lut ke contohlah, kalau dihidup ni. Pun tak boleh juga. Tapi kalau isteri Nabi SAW, memang confirm lah tak boleh. Haram. Kerana apa? Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Arti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada patut bagi kamu bahawa menyakiti kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamunya tak boleh sakiti Nabi, tak boleh hina Nabi, tak boleh lekeh Nabi, tak boleh, hukum dia haram. Bahkan silap boleh satu kufur pula. Menghina Nabi ni menghina utusan Allah Ta'ala. Menghina utusan Allah Ta'ala ibarat menghina Allah sendiri. Itu haram. Dan tiada patut bahawa berkahwin kamu akan sekalian istrinya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas Nabi meninggal, tak boleh dah haram atas kamu menikah dengan isterinya selama-lama. Itu jelas ayat Quran. Jadi ayat Quran ini menunjukkan bahawa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam haram nikahwini. Tapi bukan bermaksud mereka ni mahram pula. Bukan bermakna lepas Nabi SAW meninggal, sahabat boleh pegang dia. Sebab apa? Sebab tak boleh menikah. Bukan. Tak boleh nikah satu, mahram satu. Memanglah kalau kita sabit kita ni tak boleh menikah ni, biasanya sabit mahram. Adakah semestinya sabit mahram? Tak. Ada benda yang kadang-kadang kita tak boleh nikah tapi bukan mahram pun. Mana contoh dia? Iaitu contoh dia li'an, contoh.
Suami isteri, lepas tu buat sumpah li'an. Cerailah kawan tu atas sebab li'an. Lepas tu boleh nikah tak? Tak boleh nikah selama-lamanya. Li'an contoh tu. Adakah dia mahram? Tak mahram, tapi tak boleh kahwin tu. Sebab ada tuduhan zina. Tuduhan zina contohnya. Contoh kalau lelaki tuduhan zina, suami menuduh isteri berzina. Itu pakat bersumpah ya. 5 kali seorang. Betul, aku cakap betul, bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah Ta'ala, aku tidak berbohong bahawasanya isteri aku itu berzina. Isteri pula menafikan, dia bersumpah pula, aku bersumpah bahawasanya aku tidak berzina. Begitulah sampai 5 kali, cukup 5 kali, cerailah dengan talak gitu. Itu bila dia nak kembali semula, nak kahwin semula, tak boleh dah. Tak boleh dah. Tu kalau tak mahram, tak boleh nikah dah. Apatah lagi kalau mahram, lagi tak boleh nikah. Jadi isteri Nabi SAW bukan mahram, tak boleh nikah saja. Bukan makna dia pemahram, bukan. Kemudian kata musannif, dan firman Allah Ta'ala, wa azwajuhu ummahatukum. Artinya, arti firman Allah, dan sekalian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti sekalian ibu kamu pada haram nikah. Ummahatukum, ummahat ni panggil ibu-ibu kamu. Jadi kita boleh nikah dengan ibu sendiri, tak boleh. Boleh nikah dengan nenek, tak boleh juga. Boleh nikah dengan moyang, tak boleh juga. Sebab apa? Sabit mahram dengan keturunan. Jadi mereka, isteri-isteri Nabi SAW, mereka umpama ibu kamu. Itu kata seperti, bukan makna ibu sungguh. Seperti ibu kalian. Mana isteri-isteri Nabi SAW bukan ibu sungguh, seperti je. Seperti dari sudut mana? Dari sudut haram kahwin. Adapun dia tu bukan status ibu sungguh. Sebab tu dia panggil ummahatul mu'minin, ibu-ibu orang-orang Islam, orang-orang beriman. Bukan makna dia tu ibu sungguh, tak. Seperti ibu, nisbah tak boleh kahwin dengan dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan pada wajib memuliakan. Yang kedua, seperti ibu tu nisbah haram nikah, dan seperti wajib memuliakan. Ibu wajib memuliakan, wajib memuliakan. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu bercakap pada mak pak kamu perkataan uff. Walaupun uff tak boleh dah, petah lagi terajak. Tu qiyas aulawiyah, dia panggil qiyas lebih utama. Uff pun tak boleh dah, terajak kandang lagi tak boleh. Tu menunjukkan bahawasanya wajib kita memuliakan ibu bapa kita. Jadi nisbah ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kita nikah kerana dia seperti ibu kita. Nisbah haram nikah, dan nisbah wajib memuliakan. Siapa yang menghina ibu dia sendiri, siapa yang menghina isteri-isteri Nabi, itu hukum haram. Dia hina isteri Nabi, dia adalah menghina ibu sendiri. Hukum dia haram. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada pada harus khalwat dan memandang. Yakni tiada kita serupakan ibu itu dari sudut pada harus khalwat dan memandang. Dengan makna apa? Dengan makna kita dengan makna ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berkhalwat dengan isteri Nabi? Tak boleh. Tapi kalau ibu boleh, ibu sendiri, duduk rumah siapa? Dengan ibu sendiri, tak apa. Orang tapi dengan isteri Nabi tak boleh. Dia tak kiyah ke sini. Jadi persamaan antara ibu dengan isteri Nabi dua je, iaitu dari sudut wajib memuliakan dan dari sudut haram nikah. Adapun duduk berkhalwat tak boleh. Sahabat Nabi contoh Sayyidina Umar, kau nak berkhalwat duduk seorang-seorang dengan Sayyidina Aisyah, tak boleh. Hukum dia haram berkhalwat. Berkhalwat ni apa dia? Duduk dua orang antara tidak sesama jenis. Lelaki seorang, perempuan seorang, duduk satu tempat, khalwat tu. Bukan khalwat ni kena zina, bukan. Khalwat ni mana duduk berseorangan, seorang lelaki, seorang perempuan. Tu maksud khalwat. Jadi kalau contoh kita dalam bilik tu seorang-seorang, tiba-tiba perempuan masuk seorang, kita keluar, jangan duduk pula. Tu dia panggil khalwat tu. Kita duduk seorang-seorang dalam bilik, tiba-tiba perempuan masuk, khalwat tu. Tak boleh.
Contoh yang mudahnya, contoh lagi lift, contoh lift. Itu dua seorang lelaki, tak ada orang banyak, tiba-tiba perempuan seorang masuk. Kita kalau ada ilmu, kau keluar. Tu apa dia khalwat situ. Walaupun tak buat benda pun, ni khalwat. Khalwat ni tak tunggu zina, khalwat. Pejabat agama menangkap dua orang lelaki dan perempuan yang berkhalwat. Itu berkhalwat dekat situ memang nak dekat zina dah. Tapi khalwat ni makna dia bukan mesti zina, duduk berseorangan, seorang lelaki, seorang perempuan di satu tempat, mana-mana tu dia panggil khalwat. Itu kena elok lah, hukum ni haram. Dua dalam kereta, lelaki, perempuan, orang, tak boleh khalwat di satu tempat situ. Kecuali kalau banyak orang tempat lah, contoh tempat awam ni, itu seorang lelaki, seorang perempuan. Dekat mana? Dekat masjid ni, ramai orang tengok. Tu tak khalwat dia panggil. Khalwat ni berseorangan, sunyi, tak ada orang. Kita ada orang dengan dia tu di dalam bilik. Kita ada orang dengan dia di dalam kereta. Kita ada orang dengan dia di dalam rumah. Tu khalwat dia panggil. Tak ada orang tengok. Tu. Tapi khalwat dengan isteri Nabi tak boleh. Dan juga dari sudut harus memandang tak boleh juga. Kita melihat sahabat contohnya melihat isteri Nabi tak boleh, hukum dia haram. Tapi melihat ibu boleh tak? Boleh. Melihat mak ni takkan tak boleh, mahram. Melihat mak kita boleh. Tapi melihat isteri Nabi tak boleh. Dah kata tak boleh nikah tu, haram nikah. Haram nikah ni sebuah dua saja. Nisbah seperti ibu tu dua saja, dari sudut haram menikah dan juga wajib memuliakan. Adapun dari sudut harus memandang, harus berkhalwat, itu tidak dikiyahkan situ. Mana bila berkhalwat dengan isteri Nabi, bila memandang isteri Nabi tanpa ada hajat, hukum dia haram juga. Apatah lagi dengan syahwat. Dan bermula mereka itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kira sama-sama lah, kita ni dia letak berapa isteri Nabi. Pertamanya Khadijah binti Khuwailid. Itu isteri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan beliau sebelum daripada menikah dengan Nabi ni, ada dah sebelum dia pernah menikah 2-3 kali dah. Dah lah 2-3 kali. Beranak pula setiap suami yang dia nikah tu, ada anak. Lepas tu akhir sekali menikah dengan Nabi SAW, ada anak juga, anak pula 6. Tu kira subuh tu. Khadijah binti Khuwailid, orang perempuan yang subuh lah. Setiap suami yang dia menikah sebelum Nabi itu ada saja anak. Betul menikah dengan Nabi 6 pula anak. Memang subuh sungguh. Tu Khadijah binti Khuwailid. Dan bila Nabi SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, tak pernah langsung poligami. 25 tahun duduk dengan dia, tak pernah langsung. Dialah wanita terbaik. Lepas Khadijah binti Khuwailid meninggal, nikah dengan Aisyah, start tu lah barulah Allah Ta'ala suruh nikah lagi. Jadilah poligami situ. Tapi poligami Nabi SAW bukan macam umat dia. Khususiat bagi Nabi SAW boleh menikah berapa banyak sekalipun. Tapi kita tak boleh, kita 4 habis. Dan Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni sahabat Nabi, lagi pula mertua dia. Dah lah sahabat Nabi yang paling rapat, sahabat yang paling afdal di kalangan para sahabat lain, lagi pula mertua dia. Ni Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur lebih kurang 7-6 tahun itu. Tapi tak duduk dengan Nabi melainkan umur 9. Kita jangan mikir 9 tahun tu macam kita. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i duduk zaman bila? Duduk zaman selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Imam Syafi'i kata, aku pernah jumpa nenek yang paling muda yang pernah aku jumpa ialah umur dia 21 tahun. 21 tahun dah nenek dah. Sebab apa? Sebab nenek tu waktu 9 tahun dia menikah, dapat anak. Anak tu 9 tahun nikah pula. Kalau nenek tu baru umur belasan tahun, umur 21 dah ada cucu dah. Kita jangan kira macam orang dulu. Orang dulu 9 tahun dia dah mature dah matang. Itu 9 tahun duk main lori lah, main kar lah. Tu yang pelik. Tu yang kita garu pala, macam mana Nabi menikah umur 9 tahun. Ini jangan pelik.
Betul lah fiqh Syafi'iyah kita umur 9 tahun ialah umur kemungkinan baligh. Walaupun kita nampak macam merepek pun, tapi kemungkinan baligh tu ada. Itu zaman dulu tu umur 9 tahun dah mature dah matang. Batu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu umur 7, 8, 9 tahun dah mengajar dah. Mengajar dah. Mengajar dah. Ngajar bab puasa. Betul masa tu bulan Ramadan. Imam Syafi'i pun minum air. Dah orang tanya, "Kenapa minum air? Minum air kan kamu kata batal puasa." Yalah dah aku ni tak balik lagi. Tu. Belum balik lagi dah mengajar dah. Mengajar kitab fiqh. Mengajar. Bukan gini. Mengajar gini ya. Lebih kurang tu. Kita tunggu besar dulu 20 lebih, 30 lebih baru boleh mengajar. Dia 9 tahun ni mengajar dah. Jadi zaman dulu punya 9 tahun tak serupa dengan sekarang. Dan Hafsah binti Umar. Ni anak Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar ni sahabat lagi pula, pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah nama dia. Start daripada lepas Aisyah ni janda laka, tak ada seorang anak dara. Anak dara seorang ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Selain pada semua janda laka. Khadijah janda. Janda berapa kali lah tu? 2-3 kali dengan suami sebelum dia. Meninggal sampai jumpa Nabi kahwin lagi. Tu dia kahwin berkali tu. Dan Zainab binti Jahshin. Apa dah ni? Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab, 4 dah. Yang kelima, dan Saudah binti Zama'ah, 5. Dan Safiyah binti Huyai, 6. Dan Ummu Salamah, 7. Ummu Salamah tu Hindun bintu Suhail, 7. Ramlah binti Abi Sufyan, 8. Juwairiyah binti Al-Harith, 9. Dan Maimunah binti Al-Harith, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Atau ada seorang lagi ni tinggal ni. Dia pendapat dia 9 atau 11 atau 13. 3 tu. 9, 11, 13. Kalau 13 atau pandangan 13, 2 orang tu tak pernah dijimak Nabi. Tu ya. Kalau 9 tu tak ingat dah kita. 9 dengan 11 tu jangan dia kira. Itulah adanya. Khilaf ulama dalam bab isteri Nabi dah berapa. Tak apalah tu. Dan wajib atas kita membenarkan akan segala yang khabarkan akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mana? Tak buat boleh jatuh kufur ni. Wajib ni. Bab dia i'tiqad. Wajib kita membenarkan, mana tasdik fil qalbi, membenar dalam hati akan segala yang khabarkan akan dia, akan segala tu, segala yang tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Seperti nikmat kubur, wajib kita i'tiqad betul. Kalau kita kata salah tu tak betul, kafir lalu. Kafir lalu. Kalau hadis tu hadis ataupun ayat Quran menceritakan nikmat kubur contohnya, kita ingkar, seolah kita ingkar Quran, kafir. Nikmat kubur contohnya hadis tu hadis mutawatir, kita ingkar, kafir. Tapi kalau dia tu sekadar dia tak sebut dalam Quran, dia tak sebut dalam hadis mutawatir, dia sebut dalam hadis yang sahih. Contohnya hadis sahih tu tak sampai mutawatir, tu fasik kalau ingkar. Dan siksanya siksa kubur. Nikmat kubur bagi orang yang taat, siksa kubur bagi orang yang maksiat. Maka nikmat kubur dan siksa kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir di dalamnya, dalam kubur tu sebenar ia perkara tu. Betul-betul terjadi. Jadi mungkar dan nakir ini ialah nama malaikat untuk tanya kat kita di kubur. Sebahagian ulama menyebutkan bahawasanya namanya menjadi mungkar dan nakir bila dia menyoal orang yang maksiat, orang yang kafir. Sebab mungkar nakir ni makna seolah-olah orang yang mengingkari. Ganah sikit lah. Tapi kalau orang tu orang beriman, dia tak panggil mungkar nakir, dia panggil basyir wa mubasyir, orang yang bawa berita gembira. Nampak halus sikit. Itu sebagian ulama kata gitu. Ini ittifaq lah, tidak ada khilaf, mungkar nakir itu ada. Yang khilafnya, adakah malaikat lain selain daripada mungkar nakir di kubur? Itu khilaf.
Ada yang kata ada lagi malaikat lain, ada lagi malaikat lain. Tu khilaf, tak ada apa tu dhaif. Yang kita naknya mungkin akhir ni pasti. Tu. Dia akan tanya soalan kita dalam kubur. Soalan apa? Soalan tentang tauhid, tentang sembahyang, tentang puasa, sembahyang, soalan. Yang jawab siapa? Yang jawab iman kita. Yang jawabnya ialah iman kita. Mulut kita tak apa dah. Kalau kita tahu tapi iman tak tahu, nak jawab tak boleh. Kita tahu dah, dengar banyak kali dah nama Allah Ta'ala, tapi bila malaikat tanya man rabbuka, tak nak jawab. Sebab apa? Sebab iman tidak pernah disemai dengan akidah tauhid. Jadi akidah rohaniyah dia tidak kenal Tuhan. Jadi nak sebut macam mana Tuhan? Tapi zahir dia kenal Tuhan tu di dunia, dia tahu Allah tu Tuhan, tapi dia tidak pernah rohani dia, ruh dia ataupun jiwa rohani dia tidak pernah mengenal Tuhan kerana dia tak pernah belajar. Macam mana siapa Allah tu dia tak tahu. Jadi tak boleh jawab. Sabit adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seseorang tanya man rabbuka, nak jawab dah tapi tak boleh keluar. Gitu. Sebab apa? Iman yang jawabkan dia. Jadi iman kita kalau tak kenal Tuhan habis. Islam lagi mana tak jawab. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim qala ya'tihi malakani fayuq'idanihi fayaqulan lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hamba apabila dihantarkan akan hamba di dalam kuburnya hamba, dan berpaling daripada hamba tadi kawan-kawan hamba. Bila dah pergi talqin habis dah, dia balik ke tu, bahawa sesungguhnya mendengar ia hamba akan pukul sepatu mereka itu kawan-kawan tadi. Pukul ni makna hentakan, bukan duk pukul. Kan balik-balik duduk pakat jalan dengan selipar tak pukul lah tu. Sepatu ni makna selipar. Ni bahasa Indonesia lah. Mujur dia punya mualif hitab, pengarang hitab ni Indonesia, Mandailing, dekat belah Sumatera tu. Sepatu ni lah selipar kasut ni. Jadi pakat dia dengar, dia boleh dengar. Bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya datang akan hamba tadi oleh dua malaikat, maka mendudukkan oleh keduanya dua malaikat akan hamba tu. Jadi malaikat mungkar nakir akan mendudukkan kita. Allah Ta'ala akan beri ruh separuh badan. Jadi badan yang akan didudukkan, badan yang akan berdiri ialah di belah atas. Jadi yang kaki itu akan menunjuk lah. Sebab apa dia berikan separuh? Sebab nak jawab soalan malaikat tu ya. Nak jawab soalan malaikat, diberikan segala ilmu, segala akal seperti mana di dunia, diberikan separuh badan. Mana akal waktu tu ada, Allah Ta'ala beri semula untuk jawab soalan malaikat. Maka berkata kedua malaikat bagi hamba tadi, apa ada engkau berkata pada ini laki-laki? Tu apa ni? Fa yaqulan lahu ma kunta taqul. Dia tanya tentang Nabi ni. Malaikat tanya tentang Nabi, apa ada engkau, yang ni apa pendapat engkau berkata pada ini laki-laki? Laki-laki siapa dia? Nabi Muhammad lah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letak dalam kurungan tu, itu merujuk pada laki-laki. Laki-laki itu siapa? Ini bermaksud ada soal kubur. Tu ya noktah. Dia tak boleh panjang-panjang lah. Nak kata ada soalan kubur, salah satunya ialah tentang Nabi. Man nabiyuka wa man rabbuka, wa ma dinuka, wa man imamuka, siapa imam kamu, siapa agama kamu, siapa nabi kamu, siapa Tuhan kamu. Semua dia tanya. Siapa yang jawab? Iman kita. Iman kita tak kenal Tuhan, tak kenal apa yang patut kenal, habis tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, kena pukul.
Habis. Kemudian dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburihim 'adzaban tasma'uhu al-bahaim. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang yang di dalam kubur itu disiksa mereka itu, orang-orang dalam kubur, di dalam kubur mereka itu sebagai siksa yang mendengar akan dia akan siksa tu oleh segala binatang. Siapa yang kena siksa wal a'yadzu billah dalam kubur tu binatang dengar. Jadi manusia tak dengar. Kalau manusia dengar, insya-Allah jalan perkuburan tu kosong, tak ada orang. Orang pakat tak mau dah duduk tepi kubur. Apa bising? Bising kena jerit dah lah, bising takutlah. Tengah-tengah malam orang jerit. Mana? Pukul 3 pagi, 4 pagi, 2 pagi rupanya dalam kubur. Jenuh ke itu. Rahmat Allah Ta'ala hijakkan suara sesaan kubur daripada kita. Alhamdulillah. Patut itu. Kalau kita dengar tak tenterang hidup. Kok mana bunyi apa benda bulak jerit. Nak kata hantu tak ada, tapi kubur. Jadi binatang dengar. Binatang dengar apa yang ada dalam sisaan kubur. Hak dalam kubur pula dengar siapa yang lalu depan kubur dia. Ini dengar belakang, hentakkan kaki cocak. Pendengaran ketika itu diberikan lebih tajam daripada biasa. Jadi dia boleh dengar belakang. Menceritakan akan dua hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini muttafaqun alaih. Dipanggil biasanya Asy-Syaikhan, dua orang syekh. Jadi bila Asy-Syaikhan, dua orang syekh dalam ilmu hadis, maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin niran min hufarin nari. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sahaja kubur itu kebun daripada kebun syurga ataupun lubang daripada segala lubang api neraka. Sama ada kebun tu kebun syurga atau lubang neraka. Mana kalau dia buat taat, syurga. Kalau dia buat maksiat, lubang neraka. Tu wal-iyadu billah. Ini dalam kubur tu ada lubang. Dia akan merasai dah kenikmatan kalau lubang tu terbuka untuk dia, kesesaan kalau lubang tu terbuka untuk dia. Kalau dia ahli neraka, akan merasa dah kesengsaraan neraka tu di kubur dah. Wal-iyadu billah. Menceritakan akan dia akan hadis ini oleh Ibnu Mandah daripada Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Habis. Dan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkurniakan akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala akan kolam. Kolam ni haud itulah namanya haud. Haud telaga Nabi SAW diberikan nama haud. Salah satu daripada air yang lalu di telaga haud, air yang ada di telaga Kautsar. Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf ulama lah. Khilaf ulama ada dua ke ada satu. Ada yang kata satu, ada yang kata dua. Ada yang kata satu, ada yang kata dua. Imam Qurtubi kata dua, sebelum naik sirat, selepas naik sirat, sebelum naik sirat satu, dan selepas naik sirat, sebelum masuk syurga satu. Kebanyakannya satu je, iaitu sebelum sirat. Yang dapat minumnya hanya orang Islam, orang kafir tak dapat. Dan telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila minum maka hilang dahaga selama-lamanya. Jadi masuk syurga kalau nak minum tu minum nak sedap ya, bukan nak hilangkan dahaga. Tu. Air kolam Nabi itu lebih putih daripada air susu. Ni bayang sendiri je lah. Kok mana lagi putih? Bayang sendiri lah. Benda ghaibiyat. Benda yang mesti kita percaya. Jadi tak nak tunjuk pun tak erti. Dan bau kolam Nabi itu lebih harum daripada kasturi. Dan bejana kolam itu seperti bintang di langit dari sudut pada banyaknya
semuanya berjana tu. Banyak berjana tu seperti bintang di langit. Banyak sungguh lah. Sebab yang nak minum tu bukan seorang dua. Sejak zaman Nabi sampai sekarang kiamat, sampai kiamat. Berapa banyak tengok pergi Mekah lah, berapa banyak. Pergi Mekah pun sesak dah. Tu pun tak semua, tak, bukan zaman daripada zaman Nabi, zaman kita ya. Tu pun beberapa ya, bukan satu dunia mari situ. Bayang kalau satu dunia mari Mekah. Oh, tak tahu. Dia kena besar balik Mekah tu. Kalau satu dunia kena mari. Itu baru Mekah, hak dah penuh dah tu. Hak tu beberapa orang je. Zaman kita dah tu. Apatah lagi sejak zaman Nabi sampailah kiamat, nak berkumpul satu tempat untuk minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagilah besar. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan barang siapa minum daripada kolam Nabi, niscaya tiada dahaga. Ia barang siapa tu tak dahaga selama-lama, sampai bila-bila. Dan masuk syurga tu minum sebab apa? Sebab nak sedap saja, bukan nak hilangkan dahaga. Itu nikmat, kurniaan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan dia akan sabda Nabi itu oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar ialah Sayyiduna Abdullah Ibnu Umar. Sayyiduna Abdullah Ibnu Umar, sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi yang tak pernah tinggal satu pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, haudi masiratu syahrin wa zawaya'u sawa'un wa ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama' man yashrab minha fala yadma'u abada. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kolam aku itu perjalanan sebulan. Jalanan dengan apa? Wallahu a'lam. Dengan kuda ke? Dengan apa? Biasa akan dikiaskan dengan pecutan kuda selama sebulan. Sejauh itulah kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala panjang kolam. Tadi lebar. Kolam aku itu perjalanan sebulan, dan segala panjangnya dan lebarnya. Mana lebarnya qadar sebulan, panjangnya qadar sebulan. Mikir sendiri lah. Pejutan kuda hak paling laju kau, kenderaan yang paling laju kau, cuba jalan sebulan. Sebulan itulah panjang dan lebar. Maknanya dia 4 segi tepat lah. Kalau mikir 4 segi tepat lah, cuma 4 segi tepat tu panjang lah, panjang sebulan tu. Bersamaan Nabi, dan air kolam Nabi itu lebih putih daripada susu. Tu dia kata tadi. Dan bau kolam tadi lebih harum daripada kasturi. Dan segala bijana kolam itu seperti bintang di langit. Barang siapa minum daripada kolam, maka tiada dahaga. Ia barang siapa selama-lama. Nuktah. Tu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama berpendapat bahawasanya telaga haud ni bukan Nabi saja, setiap rasul ada. Ada kata gitu. Cuma kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya telaga haud. Telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi minum kepada orang-orang Islam, orang yang beriman, bukan orang kafir, bukan orang munafik i'tiqad. Itu tak dapat. Dan orang satu lagi dia tak sebut, orang Islam yang minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia masuk neraka lepas pada tu, neraka tidak akan membakarkan bahagian yang terkena air haud Nabi sallallahu alaihi wasallam di anggota dia. Mana mulut dia kalau ada minuman tu, mana dia minum ke mana? Minum ke mulut. Mana mulut tak akan terbakar dengan api neraka. Masuk ke tenggorokan ni tidak akan dibakar oleh api neraka. Masuk sampai ke perut dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Selain daripada tu kena bakar. Ini tempat laluan air haud Nabi SAW yang diminum oleh orang Islam tadi. Bila masuk neraka, tempat tu tak kena bakar. Badan anggota lain je kena bakar. Tu kelebihan dia. Adapun orang kafir yang tak dapat minum telaga
haud Nabi, dia terbakar berlaku. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk neraka, dia tidak akan meminta air neraka sebab dah hilang dahaga dah. Cuma sakit kena api neraka je. Jadi tak ada dah istilah orang neraka ni dia minta air, tak ada. Itu orang kafir saja sebab dia tidak pernah minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin, orang Islam yang masuk neraka, wal'iyadzubillah, dia tidak akan minta air neraka kerana dia sudah hilang dahaga dengan sebab minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibakar neraka sakit beribu-ribu tahun, lepas tu baru masuk syurga semula. Tu tak mau tu. 40,000 ribu tahun tu bukan ribu tahun dunia, ribu tahun akhirat. Ribu tahun dunia buat apa? Ribu tahun dunia lambat. Apa lambat? Lambat ke cepat? Di sebuah contoh kalau kita kata dunia ni 1000 tahun, sana baru sehari. Setahun 1000 tahun sini, sana baru sehari. Tu ibarat contoh tu. Nak kata sana sekejap, sini lambat lagi. Lambat sini, sana sekejap lah. Sikit yang masa dia. Ibarat contoh sini 1000 tahun, sana baru sehari. Contoh. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dan bahawa syafaat Nabi itu sebenar, wajib i'tiqad. Syafaat Nabi ada banyak syafaat tu apa dia? Iaitu syafaat menuntut kebajikan daripada orang lain untuk yang lain. Menuntut kebajikan, minta tolong lah. Jadi Nabi tolong orang lain, syafaat tu. Ulama tolong orang lain, syafaat tu. Orang soleh tolong orang lain, syafaat tu. Sesuatu yang menolong seseorang lain, syafaat dia panggil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak syafaat. Antara yang terbesar syafaatul uzma, syafaat yang besar. Dia panggillah istilah dia syafaatul uzma, iaitu syafaat mula hisab. Sebab orang pakat tunggu di mauqif pada mahsyar tu pakat terseksa belaka. Matahari sejengkai. Kalau matahari juga atas dunia jengkai. Itu matahari. Jengkai gini, ni matahari. Jengkai saja matahari. Bila nak hisap tak tahu. Duk cari mana bila nak hisap ni. Cari Nabi Adam tolak. Cari Nabi Musa tolak. Cari Nabi Ibrahim tolak. Nabi Isa tolak. Nabi Nuh tolak. Akhir sekali jumpa Nabi SAW. Nabi SAW sujud pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memperkenankan untuk mula hisap. Dan banyaklah syafaat Nabi. Antaranya syafaat Nabi SAW disebutkan dalam kitab bahawasanya orang yang mati di Madinah dapat syafaat Nabi. Antaranya orang yang mati di Madinah dapat syafaat Nabi. Orang yang pahala dan dosanya bersamaan dapat syafaat Nabi. Boleh dapat. Orang yang sudah masuk syurga dapat syafaat Nabi, lagi tinggi darjat dia di syurga. Orang yang asalnya akan masuk neraka tiba-tiba dapat syafaat Nabi, masuk syurga. Orang yang dapat syafaat asalnya masuk neraka, dia kafir, dengan syafaat Nabi dia boleh ringankan siksaan dia di dalam neraka. Tu orang kafir. Contohnya apa dia? Contohnya apa nama tu? Abu Talib. Abu Talib pandangan kata kalau dia mati dalam keadaan kafir, dialah orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, iaitu pakai selipar neraka sahaja. Pakai selipar neraka tu panah dia sampai menggelegak sampai kotak. Tu selipar bukan kena tibai apa dak. Selipar saja dia kekal neraka. Kalau kata kafir lah, pakai selipar saja. Tu ringan siksaan neraka dengan sebab Nabi. Banyak lagi lah. Kemudian kata musannif, ini syafaat nabi-nabi dan ulama dan orang-orang yang saleh. Nukta. Inilah syafaat Nabi. Jadi malaikat boleh bagi syafaat. Orang saleh pun boleh. Wali Allah Ta'ala pun boleh. Nabi-nabi, para ulama pun boleh beri syafaat Nabi, beri syafaat pada orang lain. Lepas tu kalau dalam keluarga kita ada orang alim, kenalah syukur banyak. Sebab dia lah antara orang yang kita harap supaya dapat kita syafaat tumpang bawah dia. Dia orang alim
Jadi kalau tak ada orang nak jadi orang alim, payah. Jadi kalau ada orang keluarga kita tu orang alim, syukur banyak dah. Apa dia boleh tolong kita, ikut-ikut lah. Dengan izin Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi juga. Tu. Semua syafaat Nabi dan ulama' dan soleh-soleh ni semua dengan izin Allah Ta'ala. Kalau boleh, baru boleh. Tak boleh, tak boleh. Adapun syafaat Allah Ta'ala, maka iaitu syafaat Allah. Allah pun ada syafaat juga. Mana? Memaafkan ia Allah akan kesalahan hamba-Nya, hamba Allah. Jadi orang yang dapat keampunan Allah, siapa dia? Orang mukmin yang maksiat sahaja. Orang kafir kena masuk neraka lah. Orang mukmin yang maksiat, mati dalam keadaan maksiat, kita kata su'ul khatimah, tapi di pada masyarakat nanti boleh jadi Allah Ta'ala ampun masuk syurga. Boleh, tak ada masalah. Sebab tu kita jangan pandang hina korang. Kita ni hak kaki masjid ni tentu masuk syurga. Boleh jadi dengan sebab kesalahan yang kecil Allah murka masuk neraka. Orang yang maksiat zahirnya, tapi dia ada buat satu benda yang kecil yang baik, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala ampun masuk syurga. Boleh jadi. Sebab tu kita tidak dituntut untuk pandang rendah pada orang, tidak dituntut untuk meremehkan dosa kecil. Sebab boleh jadi dosa kecil itu menjadi murka Allah Ta'ala. Jadi orang mukmin yang mati walaupun dalam keadaan su'ul khatimah belum tentu lagi masuk neraka, kerana boleh jadi Allah ampun. Itu syafaat Allah Ta'ala. Itu kena pada orang mukmin yang beriman sahaja. Dan syafaat yang lebih besar, iaitu syafaat lebih besar tu syafaat Nabi kita pada memutuskan hukum. Dia panggil fasul qada, syafaatul uzma dia panggil. Syafaat untuk memulakan hisab, itu dia panggil syafaat al-uzma ataupun fasul qada. Syafaat untuk fasul qada, itu memutuskan hukum. Siapa masuk neraka, siapa masuk syurga, siapa yang amal banyak, siapa yang dosa banyak. Tu mulalah. Telah ijma' ulama atasnya, atas apa? Atas syafaat ni, syafaat uzma ni ijma' ulama. Sepakat kata mesti dilaku. Dan adapun syafaat mengeluarkan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa daripada api neraka, maka telah tetap ia syafaat itu dengan hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir. Mana mesti kita tak boleh engkar syafaat ni, sebab hadis mutawatir terus. Ada orang yang orang mukmin ni dosa besar, nak masuk neraka dah, dapat syafaat Nabi masuk syurga. Ada yang masuk syurga dah, dapat syafaat Nabi, lagi tinggi darjat dia di syurga. Ada yang sama antara pahala dan dosa, dapat syafaat Nabi masuk syurga. Jadi ada macam-macam pasien di akhirat nanti. Kita Allah alam pasien lagi mana. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat aku bagi yang mengerjakan dosa-dosa besar daripada umatku. Ada dosa-dosa besar tak sempat taubat, dapat syafaat Nabi masuk syurga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gitulah kita tak buat dosa besar pun, mudah-mudahan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawa antara orang nak dapat syafaat Nabi ialah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi kumpul duit pergi umrah, pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dapat syafaat Nabi di akhirat. Bukan besar 6,000, 7,000, 8,000 kumpul tu. Nak semata-mata jumpa Nabi dapat syafaat. Harga 8,000. Selain berbuat umrah tu, mesti akan ziarah Madinah untuk mendapat untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama buat kitab khusus berkenaan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tebal kitab dia. Dan bahawa Allah Ta'ala ada bagi Allah malaikat yang sangat banyak sangat malaikat dia. Jadi kita wajib i'tiqad Allah ada malaikat. Banyak mana? Wallahu a'lam. Cuma yang wajib tahu secara tafsir terperinci 10. Jibril, Mikail tu. Tu 10 tu. Dan bermula mereka itu malaikat hamba Allah Ta'ala yang memuliakan ia Allah akan mereka itu malaikat. Malaikat ni Allah Ta'ala muliakan, dan tabiat dia Allah Ta'ala jadikan untuk taat semata-mata, tidak ada maksiat, kerana mereka tidak ada nafsu, mereka hanya ada akal sahaja. Jadi semata-mata taat pada Allah. Memang passion tabiat dia taat saja. Beza
beza dengan manusia. Manusia Allah Ta'ala tidak tetapkan passion dia taat. Bahkan boleh jadi maksiat, boleh jadi taat. Allah Ta'ala letak nafsu. Nafsu kita baik, buat taat. Nafsu kita jahat, buat maksiat. Tu ya. Jadi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawa mereka itu malaikat terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Mereka maksum macam nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka tak buat maksiat. Dan mereka itu takut akan Allah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.